Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 1 bab 8 iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Ini adalah bab akhir dalam sukatan pelajaran tingkatan 1. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dalam bab 8 ini iaitu pertama sekali latar belakang masyarakat Arab. Kemudian tamadun Islam, ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumbangan dari segi politik, ekonomi, sosial serta sumbangan dari segi seni bina. Okey. Hari ini pembelajaran kita fokus pada latar belakang masyarakat Arab. Okey, kita tengok latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey. Secara umumnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai penempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan juga sosial mereka. Mereka tinggal di kawasan semenanjung Tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di selatan, Teluk Pasig di timur dan Laut Merah di barat. Di kawasan tengah atau wilayah Hijaz terdapat 3 ibu kota penting iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan pertanian. Namun begitu, selepas keruntuhan Empayar Marik sekitar tahun 300 Masihi, berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu daripada zaman sebelumnya. Pada masa itu, masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dipanggil sebagai zaman jahiliah. Okey. Apa maksud jahiliah? Okey. Maksud jahiliah ni ialah jahiliah berasal dari perkataan Arab jahala yang bermaksud jahil, tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Okey. Jadi kita tengok sistem masyarakat jahiliah. Dari segi politik, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah, iaitu ada 2 kaum, kaum Hadori dan kaum Badui. Kaum Hadori tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Okey, mereka adalah peniaga. Dan kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Ini dia duduk di kawasan pedalaman lah. Dia memelihara ternakan. Okey. Mereka mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Mereka juga sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Maksud asabiah ni dia mempunyai hubungan sangat kuat dalam hubungan keturunan mereka tu, dalam kabilah tu. Okey. Jadi hidup sentiasa banyak berlaku peperangan untuk menguasai kuasa, pengaruh dan harta. Okey, seterusnya kita tengok sistem masyarakat jahiliah politik di Mekah. Terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Namun begitu Mekah pernah diancam musuh. Contohnya, tentera bergajah Abrahan, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pentadbiran di Mekah diurus oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Nadwah. Okey. Kalau kita tengok gambar di bawah ni, tengok macam inilah kehidupan berpuak berdasarkan kabilah masing-masing.
Ini mereka membawa barang-barang dagangan mereka secara beramai-ramai. Ni bila mereka berhenti berehat, mereka akan buat perkemahan dan makan beramai-ramai. Inilah dalam kabilah. Okey, seterusnya kita tengok sistem masyarakat jahiliah dalam segi ekonomi. Semenanjung tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk pertanian. Di Yaman pula terdapat tanah gandum, tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung pada hujan. Skoi dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan juga Mahra. Dalam kalangan kaum Badui terdapat masyarakat yang menternak secara nomad. Maknanya mereka berpindah-pindah kawasan. Terdapat juga kaum Badui yang mengamalkan sistem tukar barang. Dalam kalangan kaum Hadori pula terdapat setengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kabilah. Okey, itu dari segi ekonomi. Dan kita tengok dari segi sosial pula. Okey, dari segi sosial, agama dan kepercayaan terlalu banyak agama diamalkan semasa zaman jahiliah. Okey, tengok pertama sekali kita tengok agama Majusi. Majusi ni agama di mana mereka menyembah api. Jadi dia anggap api ni sebagai Tuhan dia. Bagi agama Yahudi, agama ini dianut oleh Bani Israel yang tinggal di semenanjung tanah Arab. Manakala agama Nasrani, agama ini juga dianuti oleh Bani Israel. Animisme ni mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Agama Hunafa. Okay. Hunafa ni mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Dan akhir sekali agama Watani. Mereka menyembah berhala. Inilah agama-agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat jahiliah. Okey, seterusnya kita tengok sistem masyarakat jahiliah dari segi adat dan kehidupan seharian. Okey. Terdapat masyarakat yang menilik nasib untuk meramal masa depan mereka. Mereka juga mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberi penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Mereka hidup dalam kemaksiatan. Hamba juga dihina, dipandang rendah. Namun begitu terdapat sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini seperti memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Mereka sanggup menghadapi kesukaran dan kesusahan dengan kegigihan. Malah mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu, golongan miskin dan orang yang lemah. Sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tidak tahu bersyair. Sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Mereka ni sangat hebat dalam sastra lah. Bahasa-bahasa yang menarik, yang digunakan oleh masyarakat. Untuk kali ini kita belajar satu tajuk kecil saja, iaitu masyarakat sebelum kedatangan Islam lah, masyarakat jahiliah. Untuk kelas seterusnya kita akan sambung untuk tajuk seterusnya. Sekian, terima kasih.